Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni, saya nak memperkenalkan ataupun membincanglah pasal medical card mampu milik daripada Great Eastern. Okey, pertama kali saya kenalkan diri saya. Okey, saya Dr. Nur Akmal Hidayat bin Amran sebagai pegawai perubatan dan juga takaful planner. Untuk makluman, saya adalah doktor perubatan di klinik swasta dan berdasarkan pengalaman saya untuk pesakit ataupun penyakit yang urgent ataupun yang perlukan rawatan segera, selalunya saya akan refer ke hospital swasta. Sebab jika refer ke hospital kerajaan akan ambil masa bergantung kepada keseriusan dia punya penyakit. Dan anda perlu menunggu ataupun perlu pergi berulang kali lah untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya. Okay. So, ingin saya katakanlah kat sini, sepanjang saya merawat pesakit, memang pesakit sekarang dalam 2021 ni, range pesakit yang mendapat penyakit dia starting umur 28 ke 30 lebih dah. Okey, kalau kita tengok dulu-dulu, kita punya zaman bapa ataupun datuk umur 50-60 baru dapat penyakit. Tapi sekarang kita umur dah 20 lebih ke 30 tahun, dah macam-macam penyakit. Bila cek darah, tahu kejap ada kolesterol, kejap ada gout, kejap ada darah tinggi. So benda ni berlaku kenapa? Sebab sekarang ni faktor pemakanan kita lah. So banyak makanan dah sintetik dan makanan banyak fast food, banyak yang telah diawet dan telah ditambah berbagai bahan lah. So ini efek kepada kita punya lifestyle dan juga kita punya kesihatan. Okay, kalau orang dulu dia makan benda-benda yang organik, sekarang banyak benda yang beracun lah. Itu salah satu sebab lah kenapa range untuk dapat penyakit itu lebih awal berbanding datuk nenek kita ataupun mak ayah kita dahulu lah. So pertama kali saya nak terangkanlah apa itu medical card. Okey, medical card kita bermula serendah RM79 sebulan, bergantung kepada umur, pekerjaan, jantina dan juga status merokok lah. Okey, saya tak lihat. Okey, apa itu medical card? Okey, medical card ni dia dipanggil jugalah sebagai pengganti ataupun sebagai pembayar kos perubatan di hospital swasta. Ataupun saya boleh katakanlah medical card ni dia adalah satu instrumen yang kita carum untuk cover kita punya kos perubatan. Okey. Okey, so medical card ni sekarang ni adalah keperluan. Sebab apa? Sekarang ni kita dengar kes COVID makin banyak, makin meningkat. Sampai sekarang pun dah 20,000. Okey. So bermakna setiap hari 20,000 orang ke 17,000 orang sudah hilang kelayakan untuk ambil medical card. Bayangkan. Okey. So, anda mungkin juga jadi salah satu terkena COVID. Bila dah terkena COVID, lepas 3 bulan baru boleh apply medical card. Itu pun kalau anda tak ada after effect daripada COVID tu. Tapi kalau anda ada after effect ataupun komplikasi daripada COVID-19, mungkin anda sudah tidak layak untuk apply medical card ni. So ingin saya nyatakan di sini, siapa yang masih muda, bekerja dan juga gaji lebih pada 1,000 lebih, okey, sebenarnya anda boleh asingkan 10% daripada income anda untuk carum takaful. Sebab apa? Benda ni adalah satu keperluan sekarang. Sebab apa? Sebab kalau anda sudah kena penyakit, lepas tu anda perlu rawatan segera, sekarang hospital pun sudah banyak hospital tukar kepada khas untuk COVID sahaja. So kalau anda terkena appendix ke, terkena patah tulang ke, accident ke, so risiko untuk anda stranded ataupun diabaikan tu adalah tinggi. Jadi kita ambil orang kata second choice ataupun backup plan lah sebagai kita punya cabang untuk rawatan lah. Okay. So kita go to next slide. Okay, siapa yang wajib ambil medical card ni?
Okey, pertama ialah pekerja yang kerajaan ataupun swasta. Lepas tu profession ataupun macam doktor ke engineer ke anything. Okey, delivery boy. Delivery boy ni bagi saya sangat-sangat penting diambil lah, sama ada hibah ataupun medical card. Sebab apa? Sebab mereka ni lebih terdedah kepada bahaya di jalan raya. So kadang-kadang kita dah bawa elok, kita dah bawa secara cermat, berhemat dan bertimbang rasa, tetapi kita tak tahu orang lain. Ada juga orang yang kena langgar dengan orang lain dan dia meninggal. Itu dah jadi kes lain. So, apa yang perlu bila ada medical card ni, bila berlaku sesuatu musibah yang kita tidak jangka, so medical card ni akan bantu kita untuk cover kos rawatan. Sebab apa? Bila kau ada accident, kalau kau sebagai delivery boy, kau tak kalau anda tak bekerja, anda tak ada pendapatan. Okay. So contoh kalau anda warded dalam 30 hari, warded 15 hari. So macam mana anda nak ada keperluan ataupun ada duit untuk nak bayar. So anda bayar carum dan medical card akan bantu anda untuk bayar kos-kos perubatan yang anda perlu bayar lah. Okay. Serendah kalau umur muda memang paling bagus ambil lah. Saya nyatakan sini, kalau lah anda umur 25 ke 35, itu adalah range yang paling sesuai untuk ambil medical card ataupun hibah. Okay. So, semua peringkat umur. Paling bagus kalau lah anda mampu ataupun ada duit lebihan untuk anak, saya sarankan ambil. Sebab apa? Sebab medical card ni dia ada beberapa manfaat lah. Saya akan ulas ataupun jelaskan. Okay. Makanya kita akan tahu juga. Okey, kos rawatan, anggaran kos perubatan di Malaysia di swasta. Okey, pintasan jantung sehingga 30 ke 50 ribu. Pemindahan jantung 50 ke 80 ribu lah. Okey, kalau kena serangan jantung 10 ke 30 ribu. Kalau hypertension ataupun darah tinggi dekat 20 ke 40 ribu. Okay, rawatan kegagalan ginjal ataupun buah pinggang RM1,500 sebulan. Okay. So, bedah otak, stroke, pemindahan hati dan juga barah ataupun kanser lah. Okay. So, okay, anda tengok kat sini. Andai katalah kalau dia datang 3 serangkai, datang semua benda, datang beberapa benda yang serentak. So, anda bayangkan, anda cek dalam akaun anda, baki akaun anda, anda cuba tengok, cukup tak kos rawatan yang anda kemungkinan perlu tanggung. Kalau tak cukup, medical card adalah mesti untuk anda. Okay. Sebab apa? Sebab anda pernah tengok, tapi saya akan saya akan tunjuk lagi. Okay, ini adalah beberapa hospital panel yang kami cover by the Great Eastern punya medical card. Okay. So, satu Malaysia ada, jangan risau. Mostly ada kat tempat-tempat yang selalu di ibu kota lah. Okay. So, ini saya akan masuk ke perbezaan simpan dengan takaful vs bank. Okay. Anda bayangkan, kalau anda simpan 200, simpan sendiri dekat bank, anda hanya akan dapat simpanan sahaja. Contoh, anda simpan 200 selama 10 tahun. Anda akan hanya ada 20,000 sahaja, 24,000 lah lebih kurang. Okay. So, bayangkan 24,000 tu, anda kumpul 10 tahun. Sekali masuk buat saja, dah guna 24,000, dah habis. Lepas tu anda nak cari mana lagi duit. Okay, anda fikir sama ada nak cari kat kawan, nak pinjam kat saudara, nak pinjam kat ayah tiri ke mak tiri ke, nak pinjam dekat Baitumal ke, nak buat personal loan ke, nak buat credit card ke. Okay. So, kita tengok pula. Kalau kita simpan RM200 dekat takaful, okay, ini full package lah ya. So, akan dapat simpanan juga, kemalangan, perubatan, medical card, penyakit kritikal. Lepas tu dia ada satu dia panggil waiver. Waiver ni ialah orang kata bila berlaku apa sesuatu yang kritikal kat anda, medical card ni akan di free je seumur hidup sampai umur 80. Okay.
Dia akan free. Anda tak perlu bayar apa. Anda akan dapat simpanan, anda akan dapat cover untuk kemalangan, anda akan dapat cover untuk penyakit kritikal. Dan tak perlu bayar apa-apa caruman dah selepas itu. Okay. So waiver ni bagi saya sangat pentingkan lah. Sebab apa? Lihat balik tujuan kita nak ambil takaful ataupun medical card ni. Okay, reason kita nak ambil adalah kita tak nak keluar duit untuk kita orang kata ambil rawatan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. So, in case kalau berlaku apa-apa kat kita, kalau lah kita tak ada waiver, kita still perlu mencarum. Contoh, bila anda sudah ada penyakit, kualiti kerja ataupun status kerja anda memang akan drop. Performance memang akan drop. Everything akan drop. You punya lifestyle, you punya social life, you punya mentality, you punya emotion. So, apa yang saya katakan sini adalah AM200 ini adalah anda punya part ataupun untuk lindungi diri anda. Kenapa saya kata macam tu? Sebab okey, anda bayangkan anda sudah kerja 30 tahun, 20 tahun. Takkan anda nak biar diri anda terdedah kepada penyakit? Sebab apa? Kereta pun 1 tahun ke 5 tahun pun sudah masuk bengkel lah beberapa kali. Ini kan manusia dah 30-40 tahun. Orang kata dia penyakit tu akan datang sama ada cepat ataupun lambat. Dua tu. Okey. Benda yang berlaku dekat orang lain, penyakit yang dapat kat orang lain tak mustahil terkena kat kita. Setuju tak? Okay. So, sebab tu bila medical card ni, orang yang dah kena baru dia sedar berapa pentingnya medical card ni. Selagi dia belum kena, selagi benda tu belum berlaku kat dia, dia akan ambil mudah, ambil ringan dan juga ignore. Okay. So, sekarang saya nak beri kesedaran ke anda betapa pentingnya medical card ini pada masa sekarang. Okay. So, okay, kita tengok dah tahu perbezaan sama simpan sendiri dengan simpan dengan takaful. Anda simpan dengan bank, anda akan dapat simpanan sahajalah. Tapi anda simpan dengan takaful, anda akan dapat banyak sangat benefit. Okay. So, pernah lihat kerata akhbar begini. Okay. Rayu bantuan tampung kos pembedahan. Pesakit rayu kos rawatan. Okey, fikir kat diri anda dan bayangkan. Jika benda ni berlaku dekat anda. Bayangkan. Okey. So, ataupun anda tengok benda ni, apa anda rasa? Okey, kita tengok, kita rasa, oh sedih, kesiannya. Alamak, kesiannya nak kena kos rawatan. Ada setengah orang tengok, oh okey. Setengah orang tengok, itulah tak ambil lagi medical card. Tak ambil lagi apa-apa semua. Okey. Mungkin ada juga orang yang tak berkemampuan nak ambil. Tapi anda yang mampu, anda yang boleh ambil, saya sarankan anda ambil. Utamakan takaful, utamakan medical card. Sebab benda ni kita tak jangka. Sakit kita tak jangka. Okey. Tak ada orang boleh tahu bila dia sakit. Tak ada orang boleh tahu bila dia meninggal, bila dia sampai akhir ataupun sampai ajal. Okey. Even tok imam ke, tok siak ke, imam masjid, imam Mekah pun dia tak tahu. Even Nabi Muhammad pun tak, sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu bila dia ada penyakit ataupun orang kata meninggal lah. Okey. So, anda lihat sekarang. So, anda boleh tengok dalam hati anda. Anda hanya tengok sajakah ataupun anda menyumbang? Okey. Saya tanya. Okey. Anda menyumbang ataupun anda tengok sahaja benda kalau bila tengok kereta akhbar macam ni? Habis sangat anda akan kesian ataupun anda akan share kat kawan. Weh, ni yang sakit, kesian lah. Tapi untuk, kalau orang lain pun, kalau kita pun susah nak bagi kat orang lain, kita punya sumbangan, bayangkan kalau benda ni berlaku kat kita, agak-agak orang lain senang tak nak bantu kita. Orang lain senang tak nak bagi kita bantuan. Okey. Melainkanlah anda tu seorang yang penting ataupun seorang yang banyak berjasa kat negara ke, tu pun tengok juga keadaan. Sebab apa? Tak semua orang suka kita. Okey. So, anda fikir balik. Bayangkan jika benda ni berlaku kat anda.
So, apa pendapat anda jika ada situasi macam ni? Okey, contoh itu saya ada buat pembentangan di bank dan ada satu klien saya, dia kata dia dah pergi cek mak dia. Pergi cek dekat kerajaan berkali-kali tapi tak tahu penyakit apa, dan pergi swasta sekali dia dah tahu tengok kanser dan perlukan urgent punya orang kata operation lah. Dan dia perlukan waktu tu sekitar 40,000. Mana nak cari bang 40,000? 40,000 tu banyak bang, 40,000. Okey, mana nak cari 40,000 secara dalam masa kurang seminggu ataupun kurang 4 hari. Okey, so bayangkan kalau benda ni berlaku dekat anda, dan juga apa yang anda boleh buat ataupun anda boleh lakukan. Okay. So dia kata bahaya tangguh. Contoh lagi-lagi lah kalau berlaku dekat anak kita, kepada ibu apa yang ada anak kecil. Okey, benda ni pun tak mustahil jadi kat anak. Okey, sebab banyak saya tengok penyakit kanak-kanak ni dia tak kira. Kadang-kadang dia datang terus. Kadang-kadang dia datang tiba-tiba, kita pun tak tahu. Okey. So, okey. Bila kita sakit, apa yang nak pakai? Kita nak kawan kita bagi FV emotion sedih ke, ataupun get well soon ke, ataupun kawan baik ataupun saudara bagi RM50. Itu pun kalau dia bagi. Tapi memandangkan sekarang COVID, semua orang pun terkesan dengan COVID-19 ni. So anda fikir siapa nak bantu? Okay? Memang akan ada orang bantu, tapi tak capai dia punya orang kata target lah. Contoh dia anda perlukan 100,000. Nak kumpul 100,000 tu kadang-kadang makan setahun. Okay? Itu pun anda kena perlu pergi sana pergi sini baru tu pun kalau dapat. Tetapi dengan anda carum dalam 150 ke 200 sahaja, anda tak perlu risau lagi kos-kos perubatan anda. Sebab apa? Sebab semua dia akan bayar. Jangan risau. Okey? So, inilah pentingnya mereka kat takaful. Sebab benda ni dia dah berlaku kat orang lain dan tak mustahil dia akan berlaku dekat kita ataupun family kita. Okey? So, manusia memang takkan sedar selagi ataupun sehingga ianya berlaku pada diri sendiri. Setuju tak? Okey, manusia takkan sedar kalau penyakit ke accident ke anything tak berlaku kepada diri dia sendiri ataupun dia punya sahabat handai ataupun dia punya keluarga ataupun kaum kerabat. Bila berlaku, tengok dia orang tu macam kaum kerabat dia struggle nak cari duit apa semua, waktu tu boleh ada kesedaran. Kalau yang ni tak pernah jumpa orang ni, tak pernah bergaul dengan orang ni, so dia mesti tak tahu je lah benda ni. Sebab tu anda perlu ambil tahu apa yang berlaku, apa yang how the world's going on ataupun macam mana dunia ni berfungsi. Okay. So, ni kita ada saranan sikit daripada artis yang pernah melalui saat-saat ketik. Kita bayangkan artis gaji sekali show berbelas ribu. Tetapi kenapa? 25,000 takkan tak boleh bayar. Bayangkan, takkan tak boleh bayar 25,000. Sejam perform dah 56,000. Kalau sebulan perform dah berpuluh-puluh ribu dah gaji. Betul? Tetapi kenapa mereka ambil medical card? Sebab apa? Kita tengok penjelasan ni. Apa saranan Aceh. Dan dia waktu tu dia accident dan patah tangan tulang tangan belah kiri dan perlu melakukan operation plating lah. So kos dia menelan belanja sehingga 25,000. Hanya masuk simen dan skru. So tak ubi saya berapa dekat KPJ tu? 25,000. Alhamdulillah saya insurans. Apa pun ambil. Saya minta maaf. Saya bukan nak promote tapi ada insurans semurah-murah insurans ambil. Lepas ni kadang fikir lah. Kadang fikir kau makan kereta mewah ke nak beli insurans. Lengkapkan insurans dulu. Insurans tu tiap bulan tu insurans dulu. Settlekan. Itu salah saranan daripada Aceh Bocek. Anda fikir dia orang tak kaya ke? Anda fikir dia orang kata tak banyak duit sebab sekali show dia orang dah berapa?
Okay, tetapi kenapa mereka perlu juga medical card? Sebab diorang faham, diorang tahu bila berlaku sesuatu musibah, diorang tak nak usik diorang punya saving, diorang tak nak usik diorang punya apa-apa aset. So kita cover dia dengan medical card. Okay, ni seorang lagi artis. Okay, dia ni dah diuji dengan kanser limfoma lah. So sekarang bergantung kepada rawatan kemoterapi dan telah ambil di hospital swasta lah. 4 hari masuk, kos belanja menelan hampir 22,000. Bayangkan 4 hari 22,000 kau spend. Bayangkan, itu dah level-level menteri lah. Spend 4 hari 22,000. Okay, menteri tak apa, gaji dia sebulan dekat 100,000. Kita sebulan pun 1,000 lebih ke 2,000. So anda perlu fikir pada diri anda. Okay, saya masuk hari Selasa 15 hari bulan, sampailah ke hari ini jam 12 tengah hari tadi. Total amount saya RM22,244.60. Jadi korang, siapa yang belum ada insurans, ambillah insurans. Saya tak jual insurans, saya sayang korang. Okey, sebab saya dah melaluinya. Korang boleh ke bayangkan korang bayar 22,000 bil? Tak percaya. Nampak? 22,000. okay. So dapat sesuatu daripada video ni. Sedangkan artis sendiri pun tergamam nak bayar 22,000. Tanya diri sendiri, tanya diri kita, adakah kita mampu tak nak bayar sebanyak tu kalaulah benda ni berlaku kat kita. Okay, so dia pun orang kata dah bagi tahu dekat orang untuk bagi kesedaran lah, sebab dia dah lalui. Sebab tu saya kata, bila anda dah lalui, anda akan nasihat orang pula. Tapi kalau anda tak ambil, dah terlambat lah untuk cover diri anda. Okay, so okay, dari IG Live Eliana, dia dah 10 tahun ada kanser limfoma. Okay, Eliana ni dia punya medical card dah jadi free dah. Sebab apa? Sebab dia diagnos oleh kanser, penyakit kritikal. So dia boleh guna medical card dia, tak bayar-bayar lah, tanpa contribution bulanan. Syarikat takaful yang bayar. Sebab tu saya katakan penting untuk ambil medical card yang ada waiver. Medical card murah tak ada waiver. Okey, waiver ni adalah sangat-sangat penting untuk medical card. Sebab apa? Sebab macam benda macam ni lah. Kalau anda dah disahkan ada penyakit kanser atau semua, anda nak bekerja pun, ya Allah, dia akan efek semua. Okey, so kita perlukan benda ni untuk cover. Kalau ini berlaku, so anda dah tak perlu bayar caruman. Anda jangan fikir anda bayar medical card ni, aku tak masuk hospital pun, aku okey je, aku sihat je, aku tak ada sakit apa-apa pun. Okey, jangan riak, jangan takbur. Sebab Allah nak uji, dia akan uji sekelip mata sahaja. Tiba-tiba datang 4 ke 5 ujian. Tiba-tiba datang 3-4 ujian. Okey, so apa yang saya ingin sampaikan ke sini adalah medical card ni sangat-sangat penting. Ini adalah tugas saya dan tanggungjawab saya sebagai perunin takaful dan juga doktor. Saya bukan hanya nak bantu rawat anda, tetapi saya juga nak bantu bayarkan bil rawatan anda. InsyaAllah. Semoga impian saya tercapai untuk bantu lebih ramai sahabat-sahabat ataupun orang kata sahabat Facebook yang perlukan medical card. Okey, kalau anda kata anda ada alasan kata tak mampu, tak cukup. Okey, anda fikir kalaulah anda merokok. Sehari merokok RM15 ke RM20. Itu sehari. Sebulan ada 30 hari. Anda garapkan 30 hari. Okey? Dah berapa dah? Okey? So, kalau contoh dia, sehari pun RM15 ke RM20. Tapi selalunya orang perokok tegar ni sehari pun 2-3 kotak dia hisap. Okay? Dah melebihi dah sebulan. Dah dekat beratus dah. Tapi medical card ni 100 lebih ke 200 sahaja. Itu pun anda cakap
alasan tak mampu. Sebenarnya tak mampu tu bukannya tak mampu, tu alasan sebab anda tak fikir cara nak bagi mampu. Okey? Kan melainkanlah anda memang kehilangan kerja terus, memang tak ada pendapatan. Itu kita tak boleh buat apa lah. Tetapi kalau anda masih ada pendapatan, masih bekerja, so anda masih ada peluang, masih ada apa. Sebab tu anda perlu WhatsApp saya dan tanya saya macam mana nak buat. Aku ada gaji, tetapi aku tak tahu macam mana nak asingkan. Berapa aku nak asingkan untuk aku punya medical card. Sebab itu saya ada di sini untuk bantu anda decide anda punya pengurusan keuangan. Okey? So, okey, ini ABU sebenarnya. Okey, dia tak ambil insurans tau. So, dia dah kena penyakit dan dia bergolok bergadai semua. 4 biji kereta habis, 3 biji kedai habis, semua dia jual. Dalam masa setahun, dah kumpul benda tu 15 tahun. Habis sekelip mata je. Okey? So, dia pun dah bagi saran. Sebab tu saya kata, bila orang dah kena, baru dia bagi saran ke orang. Okey? Sebab apa? Sebab dia tahu benda tu perit. Benda tu sakit. Benda tu sangat menyesalkan dia. Sangat orang kata, sebab apa? Sebab dia tak ada orang educate. Tak ada orang yang ajak dia. Tak ada orang yang paksa dia ambil. Benda ni dia adalah, orang kata, kena paksa diri. Bukan korang bagi alasan. Bukan korang bagi apa. Sebab benda ni, dia berlaku, dia tak pilih orang. Even menteri ke, doktor pakar ke, dan orang kata, orang yang hebat-hebat pun boleh kena. Okay, penyakit ni. Okay. So, dapat sesuatu. Apa perasaan anda jika benda ni berlaku dekat anda ataupun keluarga? Siapa tempat anda minta bantuan? Pertama, kawan. Okey, kawan. Kawan, sebaik mana kawan pun, kalau dia boleh bagi pun, dia boleh bagi mungkin 1,000, 2,000, mungkin 100 ke 500. Tapi sedangkan anda punya kos rawatan menelan belanja 10,000, 20,000. Okey. So, anda yakin ke diorang dapat bantu anda? Anda yakin ke diorang akan bantu anda? Tambah-tambah musim MCO ataupun COVID ni. Okey, kedua pula, kita minta derma. Derma ni macam saya kata tadi. Derma ni ikut nasib lah. Ada setengah orang dapat okey, ada setengah orang tak dapat. Bergantung nasib dia. So, anda sanggup ke memperjudikan nasib anda semata-mata untuk ambil derma? Berbanding kita ambil medical card, benda yang pasti. Benda tu cover. Okey, minta tolong keluarga. So, kita pun tahu status keluarga kita. Kita pun tahu orang kata income keluarga kita macam mana. So, bayangkan kalau dia nak bantu anda, so akan efek satu keluarga lah. Kalau dia bantu mungkin 10,000, 20,000 buat keluarga, mungkin boleh bantu. Tapi itu pun kalau keluarga anda bekerja. Kalau bayangkan kalau anda ada beradik-beradik semua perempuan, semua suri rumah, anda nak cekau mana? Okey? So, fikir benda tu dan bertindak. Sakit ni dia tak akan tunggu. Walau sesaat, dia tak akan lambat, dia tak akan cepat. Bila dia datang, dia akan datang. Okay. So, apa yang saya tawarkan kat sini adalah kita daripada Great Eastern, kita tawarkan dua jenis medical card. Di mana dia ada medical card murah dan kata medical card Evo. Di mana medical card Evo ni adalah complete lah. Okay. So, anda dah tengok dari tadi kan? Anda dah tengok semua benda tu. Okay. Sekarang adalah masanya anda bertindak untuk buat pilihan dan dapatkan yang terbaik untuk diri anda. Okey, so kita tengok sikit apa okey. Okey, ini medical harapan. Okey, medical harapan ni dipanggil juga sebagai orang panggil stand alone medical card. Stand alone medical card, apa makna stand alone medical card ni? Stand alone medical card ni adalah medical card semata-mata di mana dia hanya cover untuk pokok sakit sajalah. Dia tak ada benefit simpanan, dia tak ada hibah. So, dia hanya guna untuk tampung kos rawatan. Okey. So, dia akan bagi perlindungan sehingga 100 tahun. Okey, had tahunan 200,000. Okey. Lepas tu deductible hanya 300. So, dia ada kuota kaful lah. Dia panggil, contoh nak masuk ke ward, kena keluarkan 300 dahulu. Okey. So, sebab hati-hati. Ada medical card yang murah. Tapi nanti anda nak claim akan susah. So, berhati-hati. Okey. So, guaranteed renewal. So, guaranteed renewal ni maksudnya setiap tahun dia akan renew dia punya limit tahunan.
So bila anda dah guna contoh 200,000, anda dah guna 150,000, next year dia akan jadi 200,000 balik. Okay. Dan dia juga unlimited. Mereka ni unlimited. So 200,000 sampailah umur 100 tahun. Dan juga dia ada benefit rawatan kemalangan pesakit luar sehingga 5,000. Contohlah anda berlaku kemalangan, okey, anda perlukan dressing, perlukan apa-apa semua ubatan di luar, so tak nak masuk ward apa semua, anda boleh gunakan medical card ni. Okey. So Elong Hospital Kerajaan dia bagi 100 sehari. So contoh anda admit dia akan bagi 100. Kalau dia hospital swasta pun dia bagi 100 juga lah. Okey, free rawatan intercooler lens. So ni rawatan mata. So diskaun 5% untuk plan keluarga. Okey. So benda ni dia ada setakat ni dia akan tengok untuk medical card, dia akan tengok beberapa benda lah, di mana pekerjaan anda, status merokok anda, lepas tu orang kata tahap kesihatan anda, and then orang kata jantina dan kelas pekerjaan lah. Okay. So saya akan tunjuk dia punya carta. So ni okay, tengok. So sekarang anda berada di umur 21 hingga 25 ataupun 26 di 30. Okey, untuk kelas 1 2 lelaki dan perempuan tengok sangat murah, RM93 ke RM86 dengan 103 ke RM96 dengan coverage RM200,000. Okey. Okey, anda tengok apa yang berlaku kalau anda ambil lambat. Contoh umur 40 50 pun anda ambil. So caruman dia sudah naik. Jadi 170 lebih, 200 lebih. Tetapi untuk medical jenis medical harapan ni, ianya akan naik setiap 5 tahun. Okey. So setiap 5 tahun. Lagi tu dia punya kelemahan ialah dia tak ada waiver. Okay. So yang satu lagi ialah Evo. Evo tu ada waiver dan saya akan jelaskan kejap lagi. So okay, so dia tengok dia setiap 5 tahun dia akan naik lah syaruman. Sampailah umur 50 lebih dia naik 200 lah. Okay. So di bawah umur 50 dia akan stay maintain 100 lebih. So umur 50-60 dia akan naik ke. Okay. So okay, ni klien saya hari tu dia doktor dan juga dia kena disahkan ada kanser payudara. Dan saya buat claim dia and dapat GL lah. Okay. So bila dapat GL dia akan dapat mesej macam ni. Okay. So anda boleh admit lah bila dapat mesej. So okay, saya tunjuk keadaan di hospital kerajaan. Okay, anda lihat macam ni, sangat-sangat crowded. Dan sama kadang-kadang tak ada bed pun, anda kena tunggu kat bawah. Duduklah 2-3 hari kat bawah, tak ada bed. Okay. So anda nak ke macam ni? Kalau anda mampu, anda pun tak nak kan. Tapi kalau tak mampu, memang terpaksa lah macam ni. Okay. Sebab itulah anda dah kerja sampai berpuluh-puluh tahun, takkanlah anda tak nak bagi yang terbaik untuk diri anda. Betul. Anda nak tak kalau anda masuk tempat macam ni? Okey. Bayangkan. Anda guna mereka, anda duduk tempat yang sangat selesa, sangat friendly, sangat kondusif dan sangat membantu anda untuk recovery. Sebab apa? Bila anda happy, recovery speed akan lagi cepat insya-Allah. Okey. So di sini pun ada layanan yang lagi bagus, lagi orang kata mesra alam lah. Sebab di sana, kalau di hospital kerajaan, bukan saya nak merendahkan hospital kerajaan, tetapi hospital kerajaan juga ada baik dan ada buruknya. Dan juga hospital swasta. Tapi anda fikir untuk diri anda. Anda nak yang selesa ke ataupun anda nak yang biasa-biasa? Okay? Kalau anda nak selesa, nak duduk dengan tenang, medical ada pilihan anda. Okay? So ini contoh surat final disburse ataupun discharge. Okay, semua ditanggung. Contoh ni di sini dia punya kos 16,000. Sini pun lah 19,000. Okay. So semua ditanggung oleh Great Eastern. Okay, Great Eastern. So, jadi apa keputusan anda? So sini saya tekankan jangan lengah ambil medical card. Okay, sebab jika anda bertangguh, sakit tu datang secara tiba-tiba. Bersediakah anda? So, saranan saya bertindak sekarang dan juga kontak saya sekarang, guna link di bawah untuk tanyakan quotation anda. Anda tak ambil pun tak apa. Janji anda tahu berapa quotation anda dan anda bila
saya akan bantu anda untuk tengok, untuk analisis anda punya keuangan macam mana. So, saya akan adjust sampai anda mampu ambil. Okay? So, jangan risau. Sebab itu saya ada dengan anda. Sebab itu saya ada kat sini untuk bantu anda bagi yang terbaik dan juga bagi yang mudah untuk anda dapat. Okay? So, saya terangkan sikit pasal medical card. Orang kata medical card Evo. Okay, Evo ni saya tak berapa ada. So, tapi Evo saya akan tunjuk berapa conversation lah. Okay, contoh ada kat sini. Saya akan tengok. Okay. Plan Medical 3-in-1 Evo dia panggil. Okay, ini person covered. So, Anas, nama 27 tahun, non-smoker engineer. Okay. So, caruman dia 183 dengan ada hibah. So, benda ni ada 3 benda di mana dia ada hibah, simpanan dengan juga kos perubatan. Okay. So, 183 ada carum. Tapi ni dia umur muda lah dengan tak merokok. So, dia akan jadi murah sikit. Kalau merokok, dia akan tambah mungkin dalam 30 ke 40 ringgit. Okay. So, ada hibah 20,000. Pampasan untuk kematian dan hilang upaya kekal. So, kalau berlaku kematian ataupun hilang upaya kekal, akan dapat hibah. Lalu dapat duit selam-sam lah. Okay. So, mereka kat bilik 150 sehari. Dan dia akan meningkat ke bilik 300. Okay. So, dia kota kafu RM300. Lagi satu, medikat jenis ni dia tak meningkat dia punya caruman. Dia akan maintain je. Contoh anda ambil pada umur 27, 183. Anda umur 50 lebih pun akan maintain 183 sahaja. Tak naik. Okay? Kalau medikat yang murah, dia setiap 5 tahun dia akan naik. Mesti akan ada kenaikan. Okay, rate bilik akan meningkat daripada 150 ke 300 tanpa kenaikan caruman. So, anda boleh naik upgrade ke bilik single bedded. Okay, ni mungkin 150 ni mungkin double bedded. Okay, 300 ni mungkin akan dapat single bedded. Okay, Ella Ward anda masuk akan dapat 100 sehari kalau hospital swasta. Lagi satu, kalau hospital kerajaan anda masuk, anda akan dapat 250 sehari. Okay, bayangkan kalau anda masuk 10 hari dah dapat 2,500. Best tak? Masuk ward pun dapat duit. Orang masuk ward habis duit. Ni anda masuk ward dapat duit. Okay. So, dia ada, ini paling penting. Okay. Pengecualian caruman. Waiver dia panggil. Polisi ni akan dipercuma sehingga umur 80 tahun jika disahkan ada sakit kritikal ataupun sehingga cuba jika hilang upaya kekal. Okay, contoh dah. Berlaku kemalangan, berlaku anda disahkan sakit kanser ataupun orang kata hilang upaya untuk bergerak macam stroke. So, bila berlaku benda ni, anda dah nak bekerja dah susah. Kalau bekerja pun tak se-efficient dulu. Okey, apa yang bos akan buat? Kalau tengok pekerja dia, bila swasta, pekerja dia pun dah out. Pekerja dia pun tak dapat berikan yang terbaik. Tengok dia bagi tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tengok masih tak ada ni. Apa-apa. Dah sana tahu apa dia buat. You are fired. You are fired. Okey, once you are fired, macam mana anda nak bantu ataupun nak bayar mereka? Okey, tetapi jangan risau. Bila anda dah didiagnos ada penyakit kritikal tu, medical card ni akan jadi auto percuma sehingga umur 80. Anda tak perlu bayar, anda tak perlu keluar duit sedikit pun, anda just guna sahaja. Okey? So, dia ada juga upah haji karat kematian. Okey, ini simpanan. So, contohlah berlaku anda dah 10 tahun ada carum ataupun 5 tahun ada carum, tiba-tiba ada sakit kritikal. Simpanan ni akan accumulation juga. So, sampai anda 40 tahun. So, contoh anda ambil 20 lebih, 40 tahun tu dah umur 60 lebih lah. So, anda ada simpanan 48,000. Anda tak perlu carum, tapi anda dapat. Benda ni boleh buat keluar. Dia tak perlu tunggu berapa tahun. Janji tinggal 1,000 sahaja di dalam simpanan ni. Okay. Ini antara banyak yang orang ambil lah. Okay. Sebab apa? Sebab dia tengok ada waiver ni. Waiver ni adalah sangat penting. Sebab tu saya tak sarankan sangat ambil yang murah. Unless kalau anda
memang ada masalah keuangan yang orang kata yang tight ataupun yang komitmen yang tinggi, so at least anda ada medical card juga, itu pun dah memadai. Okay, so dapat sesuatu hari ni. Saya rasa cukup setakat ni. Saya dah berbicara dalam lebih kurang 40 minit dan saya harap anda dapat faham sedikit pasal medical card. Okey, apa-apa benda yang anda tak jelas, apa-apa benda yang anda tak faham, apa-apa benda yang anda muskil ataupun betul ke medical card ni bayarkan duit anda? Betul ke medical card ni bayar? Okey. So, apa-apa kemuskilan ataupun ketidakpastian, anda terus WhatsApp saya, direct WhatsApp saya, tak ada masalah. Saya akan bantu anda untuk dapatkan yang terbaik, yang termurah dan yang termampu untuk anda dapatkan. Okey, saya akan adjust insya-Allah. Okey. So, apa yang berlaku kat sini, anda sebagai sahabat saya, sebagai kenalan saya, sebagai juga orang kata sebangsa ataupun orang kata seislam lah. Okey, saudara seislam. So, saya berada di sini untuk cuba bantu anda untuk dapatkan medical card. Jadi, apa yang anda perlu buat adalah anda cuba bertanya kepada saya. Jangan pendam. Selagi anda tak tahu nak buat apa. Sebab tu anda perlu bertanya kepada orang yang tahu. So, anda akan tahu apa yang nak buat. Okey, anda akan jelas. Sebab anda bila anda skeptikal ataupun anda fikir yang bukan-bukan, benda tu anda kata, medical card ni membazir lah, tak apa semua. Anda just fikir saja. Anda ikut cakap orang. Anda ikut, okey, orang tu dia tak dapat ambil sebab dia ada penyakit. Lepas tu dia hasut kau tak ambil. Lalang kau pun terkena juga. Dah kena penyakit tak dapat ambil dah. So, dua benda tu. Okey, jangan dengar sangat orang kata hasutan ataupun kata-kata negatif tentang medical card ni. Sebab apa? Macam saya tunjuk dalam video tadi, kita belajar daripada pengalaman orang. Okey. So, benda tu dah berlaku dekat mereka dan mereka pun dah, dia orang bukan ejen tau. Dia orang dah kena, dia orang akan nasihat orang untuk ambil. Macam kalau contoh anda kena, anda akan menyesal, so anda akan nasihat family anda untuk ambil lah medical card. Tapi dia orang pun akan buat je. Tapi dia orang bila kena, dia akan rasa lah macam mana dia punya seksa dia. Okey, bila anda perlukan rawatan segera tapi anda tak mampu, so anda telah risikokan nyawa anda, bahayakan nyawa anda. Okey, so di sini adalah anda perlu buat keputusan, perlu tanya saya untuk saya buatkan quotation terbaik untuk anda. Okey. So, saya Dr. Hidayat daripada DH International Sdn Bhd ataupun so ni saya punya Facebook. Okey, Facebook. Okey. Dan juga saya punya page. So, nanti anda boleh follow. So, okey, ini saya. So, nanti anda boleh lah follow ataupun like saya punya page untuk info-info terkini ataupun apa-apa update. Okey, supaya anda tak terlepas lah. Okey. So, setakat ni Alhamdulillah, ini antara klien-klien yang telah selamat saya bantu untuk mereka ambil Okey, apapun terima kasih kerana sudi tengok saya punya penerangan dan juga semoga anda dapat miliki medical card anda dan juga dapat kurangkan, dapat selamatkan orang kata kos rawatan ataupun juga simpanan anda daripada berlaku kebocoran, berlaku benda yang kita tak jangka. Okey. So, terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga saya berharap anda dapat yang terbaik dan juga anda dapat memiliki medical card seperti orang lain juga. Okey, anda tak tahu, anda tanya. Anda ragu-ragu, anda tanya.
anda tak pasti, ketidakpastian tanya, anda ada skeptikal ataupun anda bersangka buruk pasal malaikat, anda bertanya kepada orang sepatutnya. Jangan just bersangka buruk. Selagi anda tak jelas benda tu, anda akan bersangka buruk sampai benda ni berlaku kat anda sendiri, baru anda akan terfikir dan menyesal. So, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. So, bertindak sekarang dan juga kontak saya dekat link kat bawah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat berjumpa lagi insya-Allah.